Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang sihat? Saya sihat, alhamdulillah. Saya ditemani oleh kucing-kucing. Kucing, nampak kucing? Kucing. Mana lagi kucing? Lagi 2 ekor. Saya sebenarnya nak buat live kat situ Tapi bibik saya kata ada tai kucing. Tapi bibik saya dah bersihkan lah. Cuma tak maulah kan. Tunggu dia kering dulu. Tunggu panas nanti petang kering. Okay, baru kita boleh luluskan tempat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Rabu 22 hari bulan. Bulan berapa? Fikirlah sendiri bulan berapa. Waalaikumsalam Zita Zain. Waalaikumsalam Nurul Rashiqah. Faiz, semua korang dah kerja tak ke? Korang hari ni cuti? Ini Rabu. Kerja kan? Reina Umang. Nurlina Aisyah Idra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Aisyah Manja, thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih doakan saya. Selamat sejahtera. Saya juga mendoakan kalian dalam kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam Nurizwani yang bahagia insya-Allah. Waalaikumsalam. Selamat pagi Rini. Selamat pagi Syikin Zakaria. Okey, hari ni siapa yang dah masuk awal ni, korang ada bolehlah prepare 2-3 soalan. 2-3 soalan je sebab masa kita kan biasalah kan tentang kita cakap-cakap bisnes dan rumah tangga lah hari ni. Kita tajuk macam biasa je, tapi sebenarnya kalau kena dengan soalan actually best tau tajuk ni. Kita cakap-cakap tentang bisnes dan rumah tangga. Kita tak payah cakap-cakap pasal jiran sebelah. Tak baik kan? So korang jangan lupa tekan button share. Cakap pasal jiran sebelah Ya Allah, saya ada cerita lah korang. Astaghfirullahalazim. Okey, saya ada jiran yang belah sini, belah depan pintu saya ada jiran. Yang tak ada jiran tu belakang kolam. Tak ada orang duduk. Yang saya share hari tu. Jiran sebelah saya ni nama dia Chen. Jiran depan sana nama dia Chan. Dua-dua bekerja di Pemaju sini lah. Pemaju tempat saya beli rumah ni. Saya dah lama kenal Chen. Saya kenal Chen seawal saya dan suami beli rumah lama kami. Memang kami beli dengan beliau, Chen ni. Chen muda, cantik, dah kahwin, ada 2 anak. 2 ke 3 Chen. Sebab dia macam ada baby yang tu. Cerita dia macam ni, korang nak tahu tak cerita? Share lah. Nak tahu cerita tekan share. Terima kasih banyak belanja saya love. Pagi-pagi ni. Okey, ni cerita cakap-cakap jiran lah. Boleh tukar tambah tajuk. Saya balik rumah semalam daripada office. Lambatlah saya sampai rumah dalam pukul 7 lebih. Kemudian dalam kepenatan, dalam tergesa-gesa nak prepare anak punya makan malam. Tak prepare sangat lah. Korang tak payah cakap saya pun. Rajanya Puan Izzah nak prepare idok le. Malam tadi, semalam balik pada office. Saya teringat anak saya minta McD, Food Panda. Saya memang tak pernah berkesempatan belikan McD melalui Food Panda. Sebab asal beli je, anak saya cakap lambat. Asal beli je dah tak ada stok. Asal beli je dah tutup lah, macam-macam lah. Dan saya terlalu, Allah Ta'ala bagi saya ilham. Belikanlah McD, beli direct kan senang. Pergi singgah bandar, beli McD. Baguslah sekarang McD. Alamak, siapa buat bisnes kena dapat idea ni tau. McD buat apa sekarang? Siapa tak tahu lagi? Mesej bagi tahu. Pergi semalam, kan nak cari parking. Nak pergi beratur masuk dalam. Tak payah. Dah ada tempat. Kita parking je kereta kat depan dia dah sediakan. Dalam 4 petak. Untuk kita order dalam kereta. Bagus tu idea ni. Ya Allah, bagus sangat. Bijak-bijak. McD punya. Siapa nak follow KFC ke? Siapa pizza? Domino ke? Follow lah. McD punya. Baguslah otak-otak dia orang ni kan. Punya management kan. So ada berapa petak. Just kita parking tepi. Order. Tak payah keluar kereta you all. InsyaAllah SOP betul tu. Duduk dalam kereta masing-masing. Pelayan yang datang. Tanya ambil order. Bagi reset, bagi makanan yang kita nak. Dan habis kat sana, balik rumah sampai-sampai ada satu kotak buah tau.
buah-buahan. Buah dia sungguh sedap you all. Buah dia buah Bali. Memang susah dapat. Buah Bali, buah anggur. Anggur yang memang style anggur yang paling mahal tu. Saya tengok macam siapa bagi babe? Dia kata ada Cina hantar. Dia kata untuk madam. Macam tu je Cina tu. Lag je dia hantar untuk madam. Okay? Saya ingat madam tu saya lah kan. Yelah akulah yang madam dalam rumah ni ha. Lepas tu ada bagi anggur. Anggur memang yang kalau korang pergi kedai, pergi tanya saya nak anggur yang paling mahal. Itulah anggurnya tu dia bagi tu. Saya kata dahsyat ni. Apa yang bagi aku buah-buahan mahal ni kan? Saya panggil buah mahal lah, betul tak? Kemudian ada blueberry. Ya Allah ya Tuhanku. Blueberry gila-gila sedap. Dalam manis. Memang dia bagi yang fresh lah. Memang saya kata baiknya. Saya tahu, saya ramailah yang buat rumah saya, yang kolam saya semua Cina. Saya kan diorang ataupun yang buat bangunan kat Momentum tu. Yelah, Cina lah kan. Ada renovate apa tu puan. Tu jiran kat situ tu. Dia nak buat rumah kot. Sorry korang alah. Saya nak pindah belah sana kan takut tak ada lain. Korang boleh tak sambil-sambil selingan muzik? Okey, saya sambung cerita. Saya lupa kan. Okey, lepas tu saya of course lah. Saya kata tak apalah makan je lah sebab aku punya simple macam tu. Makan je lah, baca bismillah apa semua kan. Li'ila fi Quraish. Lupa pun baca Li'ila fi Quraish. Punya sangka baiknya ke orang bagi makan. Suami saya dah pesan dah, Bi kalau orang bagi makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraish, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Baca tu lepas tu buat makan. Baca sampai habislah surah tu. Jangan korang ikut aku pula tersekat tu 2 ayat. Saya tak baca lah, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya rezeki, ya Allah, memang kita makan ramai-ramai dengan anak. Sedap you all. Saya ambil apa? Mestilah saya ambil anggur mahal dengan blueberry. Sebab tu senang makan. Basuh, makan. Blueberry tak payah basuh kan. Sekali kan tengah makan-makan kan, tak habis lagi. Bibik saya tu kocok kacang. Dah setengah jam jugalah kami makan. Kami menikmati anggur tu. Bibik, puan. Asal. Puan, buah tu bukan buah kita. Masya Allah, sudah. Saya macam, bukan buah kita. Habis buah siapa? Tu puan jiran sebelah punya buah puan. Kawan dia hantar kat dia. Tukang hantar COD tu salah hantar. La ilaha illallah. Boleh COD salah hantar macam tu sekali. Kotak buah tu tau. Lepas tu kan, saya cakap dengan Bibi, saya dah makan. Dia cakap dengan jiran, saya tak turun lah. Macam saya pun bela-bela juga. Saya kan Cina yang hantar tu datang balik. Rupa-rupanya jiran saya sebelah Chen tu datang. Kalau saya tahu Chen tu yang datang, saya turun. Yelah kita menyantuni jiran kan. Saya pun jarang jumpa dia. Masing-masing jiran busy kan. Lepas tu saya cakap lah tak apa pergi bayar. Pergi bayar buah anggur dengan buah blueberry ni. Lepas tu yang baki ada buah limau Bali dengan buah mata kucing dalam kotak tu bagi. Saya salah ingat kan. Saya ingatkan tukang kedai tu kata, pandailah tukang kedai tu ambil duit tu, pergi ambil lah baru. Pergi ambil anggur baru. Dah makan you all. So kali saya turun, bibik saya cakap betul-betul. Masa tu saya dah bertenang lah. Saya dah relax kan. Dia dah solat isyak apa semua. Puan, dia tak nak duit. Tak nak duit? Ada ke peniaga tak nak duit? Saya fikir rupanya bila bibik cerita, ya saya fahamkan rupanya Chen jiran saya ni, dia kata tak apa, tak payah. Saya tak kisah. Dengan baki-baki buah-buahan tu ada 2 limau Bali tu. Ada lagi dia tak nak ambil. Dia kata tak apa, makanlah. Dia kata saya cuma nak tahu dah sampai ke belum. Sebab ni ada orang bagi saya. Ya Allah. Chen ni betul-betul buat saya rasa bersalah. Kan saya pernah cakap dengan korang kan. Saya ada jiran-jiran yang baik. Antara jiran yang baik tu lah Chen ni baik sangat. Dan sebelah-sebelah rumah tu ada 2 orang Melayu. Cikgu seorang. Baik sangat. So apa saya buat? Saya cakap dengan Bibi, tak apalah Bib, nanti saya pergi kedai buah-buahan, saya cari buah mahal-mahal. Saya hantarlah ke rumah dia. Tu daripada saya. Tapi bayar je, dia tak nak. Jiran kita kan. Dia tak, padahal buah-buahan tu sedap-sedap. Pagi ni saya nak sarapan limau Bali. Boleh Yelah orang dah bagi, kira halal lah kan. Korang janganlah jealous pula. Okey, waalaikumsalam yang baru masuk tu. Hani Hamid, Aniza Samin. Tak pernah ke Aniza ni tak join saya tahu. Sebab tu dia jadi top fan dah. Terima kasih banyak. Hari ni tajuk dia cakap-cakap bisnes dalam rumah tangga. Tadi kita cakap pasal jiran sikit. Tahu lah jiran baik kan. Tadi saya call, suami saya baru call saya. Lepas tu talian putus kan. Lepas tu suami saya outstation.
So antara saya cakap lah, ada saya gurau dengan dia. Saya kata, bang nak cakap apa hari ni? Nak bisnes, nak cakap tentang apa tajuk? So suami saya sempat cerita sikit je. Nak saya cerita tak kat you all? Suami saya sempat cerita apa dalam keadaan dia talian putus kan. Baru sempat, bang buat apa tu kan, macam tu kan. Dia cakap macam ni, Bi cakap pasal kalau nak puji isteri, kalau nak puji orang lain, jangan puji melebihi isteri sendiri. Lepas tu saya cakap lah, ayat apa tu? Saya kata kan, memang tak boleh puji isteri orang lain langsung. Saya kata, bukan tak boleh kena kurangkan pujian tu. Kian salam lah kalau saya kan. Okay, betul tu. Saya cakap lah, abang nak puji siapa yang kurang daripada pujian kepada B ni? Ada tu abang yang nak puji tapi kurang? Betul, tak, memang tak. Saya tadi tak sempat gelak, talian putus. Sebab dia kata adalah doktor share. Dia cakap ada satu hamba Allah ni, dia puji siapa entah depan isteri dia. Padahal saya sangat respect isteri tu, memang sangat cantik tau. Tapi itulah agaknya orang lelaki kan, terlepas kata. So doktor cakap lah, jangan puji lebih-lebih. Dia kata macam tu. So korang kat sini boleh share tak dengan saya? Suami korang pernah puji orang lain tak? Lepas tu korang zas ke tak? Ke korang macam tak kisah pun? Korang okey tak? Korang kalau suami korang puji orang lain, korang rasa macam sedih ke? Ataupun korang cool je? Ataupun korang buat cool padahal tak cool langsung? Semua okey Ni semua Assalamualaikum, Waalaikumsalam semua. Terima kasih banyak. Bantulah saya. Kita tengah nak cakap-cakap ni. Kita tengah nak cakap-cakap tentang bisnes, tentang rumah tangga. Tak payahlah cerita-cerita banyak sangat kan. Yang penting yang penting boleh share lah. Yang penting korang boleh dapat sesuatu daripada cerita-cerita ni, cakap-cakap ni. Apa tu? Suami pujikan perempuan dia melebihi isteri di depan isteri pula. Betul. Memang betul Aida Bani. Ada suami yang kurang sensitif lah. Saya tak sure lah sama ada dia ni kurang sensitif ke atau bodoh. Macam tu. Saya tak sure antara dua tu. Nak kata bodoh pandai. Macam tu lah. Nak kata bodoh pandai. Mungkin dia tak sensitif. Mungkin. Dan dia ambil ringan. Dia underestimate perasaan isteri dia. Kan? Saya rasa. Sebab tu dia boleh puji perempuan lain atau isteri orang lain depan isteri sendiri. Walau macam mana pun hebatlah seseorang perempuan tu di depan kita semua. Lebih-lebih lagi kalau ada isteri kat sebelah tu, tahanlah dalam hati. Ataupun yelah bolehlah, sama saya cakap tu make sense juga. Kita bolehlah puji, mungkin memang betul lah benda tu bagus. Yelah kalau macam perempuan lain tu kakak yang lagi tua dari kita, yang dah umur 50, macam tu, beza 10-20 tahun macam tu kan. Okey je kalau nak puji. Macam smart lah akak ni. Memang panggil akak ke siapa kan. Acik ke. Acik smart. Cik dah berumur pun smart. Boleh je, tak ada masalah. Pujilah. Tapi tengoklah keadaan kalau yang suami puji tu, perempuan tu cantik, bergetah, cantik badannya. Kita pula badan dah macam badan PKP. Saya panggil badan PKP. Korang setuju tak? Badan kita semua ni badan PKP. Siap ada member husband sering komen wall suami. Member husband sering komen wall suami. Puan cemburu kan Husna? Tak cool, yes. Thank you bagi tahu yang you tak cool. Thank you bagi tahu mak jealous. Yes, kita kena ekspresikan dirimu, ekspresikan hati kita. Sebab kalau kita buat-buat okey, suami kita akan buat lagi tau. Pagi puan masa tu belum pandai jaga dalaman. Asyik puji orang lain je. Tapi bila dah mula jaga dan dah jaga image kawan-kawan dia pula mula puji isteri dia. Betul lah. Ini pun saya nak share juga. Saya kan rapat dengan, saya kan suka berborak-borak kan. Sebab saya suka nak belajar. Suami tak pernah puji perempuan lain. Bagus sangat. Suami tak pernah puji sebab dia tahu bini dia kuat jealous. Ya tak kisah Azura. Nak kata you kuat jealous. Saya pun kuat jealous. It's okay kalau suami kita tahu kita ni kuat jealous. Lagi shock kita bagi tahu, saya nak ajar ni isteri, gunakan mulut kita ni sebagai satu yang power. Power tu bukanlah bagi zah. Jangan. Nanti dapat dosa. Kita gunakan mulut kita untuk bagi tahu
kita ni macam mana? Kita ni rasa apa? Bang, saya rasa tak happy lah. Saya tak happy sebab apa. Bagi tahu dengan jelas perasaan kita. Dan kalau bijak, saya ada baca satu buku. Cara kita nak bagi, bukan buku lah, saya tengok kat YouTube. Cara nak bagi tahu dan cara nak marah pun, jangan tunjuk macam kita marah, tapi bahasa kita menunjukkan yang emosi kita. Contoh, kalau orang yang tak belajar lah ni, yang tak belajar, saya marah betul lah, benda jadi, macam tu kan. Tu orang tak belajar. Saya pun kadang-kadang jadi orang bodoh tu, kan. Tapi sebenarnya cara orang bijak, cara orang yang terpelajar, bukanlah terpelajar tu kena pergi you, tak. Cara orang yang cool, cara orang yang macam faham hakikat nak mengekspresikan dirimu tu macam mana. Just cakap, bang, saya tak happy hari ni. Saya marah lah hari ni. You tahu tak sayang, ada ke? Just buat tone. Kawal tone suara. Waalaikumsalam Mahiran. Kawal tone suara tu. Kita nak cakap apa pun boleh. Yang penting kita ada seni mengawal tone suara. Lagi bisik lagi bagus. Sayang, sedihnya hari ni. Sedih tak tahulah. Contoh. Sebab kita nak beritahu emosi tau. Emosi ni benda yang dalam. Bila benda yang dalam, tuan-puan tahu tak? Satu-satunya yang memberi kesan yang dalam ialah bila kita bercakap menggunakan emosi yang dalam. So orang yang mendengar tu, korang yang mendengar, kalau saya macam emosi saya tengah ke dalam sangat kan, tanpa saya sengaja ke ataupun saya sengaja ke nak bagi tahu tuan-puan ini penting, macam tu. Tak semestinya kita gunakan bahasa tinggi. Kita guna tone tinggi, kita boleh guna tone paling rendah, low tone. Kita guna bahasa nama dia chest tone. Tak puji orang lain, balik saya katuk dia. Nadatul, it's okay Nadatul, saya pun katuk suami saya kalau dia berani dia puji orang lain. Tak. Kita bagi tahu dia, contoh saya bagi tahu suami saya, abang jangan puji tau, seorang perempuan pun tak boleh. Saya jealous sangat. Just bagi tahu. So suami kita faham. Suami kita bukannya dia sengaja nak sakitkan hati kita, nak cari gaduh. Kan ada dia tidur luar, kan? Banyaklah orang gurau-gurau, ada tidur luar, tak pernah tidur luar pun. Ada tidur depan pintu, tak ada makna pun kan? Tapi itulah, orang kata kalau isteri marah tu jangan pandang ringan. Sebab nanti lah korang pun faham sendiri kan. Saya cerita berdasarkan pengalaman semua lah yang saya kenal semua kan. Betul, bila tone isteri naik dia tak suka, tapi bila hati sakit susah nak kontrol tone. Betul. Lagi kalau yang kita simpan, saya setuju tu, siapa yang share tadi tu? Betul Husna Alif. Kalau kita dah satu benda tu, satu benda kita simpan bertahun-tahun. Kita nak cakap, kadang-kadang nak jaga hati, tak payah cakap lah, kita jaga hatilah. Nanti nak cakap lagi, tak apalah, tak sesuai dah, okey dah ni. Sampai beberapa tahun benda tu jadi lagi, kita memang susah nak kawal diri kita. Saya pernah macam tu. Saya pernah tinggi suara saya sebab saya macam dah simpan lama. Tapi tuan-puan, beberapa hari lepas tu saya rasa malu, saya rasa menyesal. Saya kata, aduh, kenapa boleh tinggi macam tu suara? Lagi-lagi kalau kita termarah suami depan orang. Malu sangat. Itulah yang saya tak nak benda tu berlaku. That's why kalau kita tak nak benda-benda macam tu berlaku, saya dah biasakan apa saja emosi saya waktu itu, saya cuba bagi tahu. Bang, Bi tak sukalah nak pergi kat tempat ni. Sebab nanti kita bagi tahu lah ada 1-2 sebab. Kalau bahasa bisnes tu 1-2 justification. Tak faham kan? 1-2 sebab kenapa kita sekian-sekian. Just bagi tahu saja supaya insya-Allah nanti lain kali suami kita dia akan teringat, oh isteri saya tak suka yang ni. Oh isteri saya tak suka macam ni. Dia better terus terang. Tapi ada isteri tuan-puan, ada isteri yang okey. Ada je, aku tak jealous. Aku tak tahu lah kenapa aku tak jealous. Aku okey je lah, kenapa kau jealous sangat? Tak payahlah. Ada yang macam tu. Kita tak boleh nafikan perasaan ni yang pegang Allah. Allah juga yang susun atur apa yang ada dalam perasaan ni. Nak buat jealous ke, nak jealous biasa-biasa je ke, nak memang tak ada rasa jealous langsung ke. Sebab macam, tak apalah, tak ada siapalah nak laki aku ni. Ada isteri yang memang underestimate suami dia. Dia rasa macam suami dia tak ada orang minat. Korang. Saya tak tahulah, saya tak ada apa statistik tu. Tak ada untuk saya katakan yang benda tu banyak berlaku. Sebab saya tak kaji pun statistik tu. Tapi ada kemungkinan suami-suami yang rasa rendah diri ni tuan-puan, dialah suami-suami yang akan tunjukkan
yang dia laku, yang dia sebenarnya laku. Macam mana nak motivate diri untuk kekal semangat bila berada dalam kumpulan yang manis di depan tapi masam di tepi. Siti Nur Hairiah. Saya ada pengalaman tu juga. Dia macam ni lah. Kita kena layankan je lah Hairiah. Kita kena hadap. Dia tak ada nak kekalkan energi. Sometimes dalam hati tu berzikir. Dalam hati tu kalau kita tak suka pada satu-satu kumpulan tu, tapi kita terpaksa ada atas sebab-sebab yang kukuh, atas sebab-sebab yang memang kena ada, kan? Kita kuatkan hati, doa pada Allah, sedekah Al-Fatihah pada diri sendiri. Kalau sempatlah nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak sempat tiba-tiba kena ada kat kumpulan tu, kita zikir dalam hati. Masa tu saya faham hati kita dah berdebar-debar. Sebab kita bukan kita berdebar-debar sebab takut, sebab kita tak suka situasi tu. Tapi macam mana kita nak mengekalkan energi dalam keadaan kita hati kita berdebar-debar? Sebenarnya sangat susah. Tetapi peganglah satu konsep, apapun yang terjadi dalam hidup kita, memang itu ujiannya untuk kita. Dan bila Allah kata ini ujian untuk engkau, bukan kadang ujian untuk kita, bukan ujian untuk orang lain. Bukannya kita, aku berdebar, aku tak suka lah kat sini, kawasan ni dengan orang ni. Orang lain yang ada kat situ, mungkin diorang tak ada rasa macam tu. Sebab Allah kata ujian tu untuk kita. So kita lah yang berdebar-debar. So macam mana nak kekalkan energi? Tak ada cara lain. Doalah cepat-cepat, ya Allah tolonglah, dah tak kuasa dah nak duduk kat kawasan ni, tak kuasa dah nak duduk kat kumpulan ni, contoh, bagilah aku cepat-cepat pergi dari sini, kan? Doa kat Allah, ya Allah berilah aku kekuatan dan jangan kecewa sangatlah. Sebab itu adalah salah satu kita punya proses nak matangkan kita. Benda-benda yang kita tak suka dalam hidup ni, kan Allah dah kata boleh jadi apa yang kamu tidak suka adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi kita kena terima jugalah benda tu. Sebab tu ada sebab kenapa Allah turunkan ayat tu. Untuk sebab-sebab yang pada mata kita, pada perasaan kita, kita tak suka. Tapi Allah kata itu yang terbaik. Mungkin waktu itu bukanlah yang terbaik waktu itu. Geram dengar orang drill. Korang tak dengar yang saya cakap? Sialah korang ni. Gimana? Yelah. Ada beberapa orang komen drill. Tapi saya nak lari kat mana? Masuk rumah lah. Boleh pula saya mengayau ini kan, nasib lah. Masuk rumah Bismillah. Kita masuk rumah. Kita duduk sini nak. Kita diri kat sini. Allahu Akbar, Bibi. Bibi. Hajar cakap Bibi jangan blender. Kesian kat dia orang ni Dia orang dah marah, dah drill kat luar. Apa tu dalam pun ada drill juga. Jangan buka lampu. Okay, sorry. Nampak tak muka saya? Ke saya salah pencahayaan? Okey tak? Korang okey? Cuti puan hari ni, wow, best. Best cuti hari ni. Orang lain kerja, kita cuti. Syok. Cantiknya rumah, terima kasih banyak. Ni ruang tamu. Okey, kita sambung. Apa tadi? Dah lupa dah. Aku ingat drill aja. Tapi betul tak? Betul tak apa Tolong tulis sikit. Kita cakap apa tadi? Okay korang, saya just nak bagi tahu siapa yang belum masuk Telegram Najib Asaduk, boleh masuk ke Telegram Najib Asaduk sebab pada 28 hari bulan ni kita ada satu pelancaran besar. Kita ada satu perkara yang best. Saya pun tak sabar sebab nak ke arah pelancaran tersebut kita kena pergi ke satu tempat di dalam hutan. Saya rasa macam nak tak nak saya kena pergi juga sebab macam best. Mula tak nak pergi. Saya kata alamak buat kat situ pula kan, saya kata kan. Untuk kempen tu kan. Tapi macam si tim saya ni pula pandai pula dia buat teaser. Saya tengok teaser dia, aduh tak pergi tak boleh. Saya memang nak pergi juga. Jadi tunggu pada 28 hari bulan ni pelancaran kami besar-besaran. Dan untuk sebelum sampai 28 masuklah dalam Telegram Najib Asaduk. Okay, so dalam tu banyak maklumat, boleh tunggulah apa-apa maklumat yang diorang bagi, link ke apa benda ke kan. Sambung tadi, mana korang dengar sedikit ilmu sementara masuk kerja. Selamat bekerja korang. Apa tadi kita kata, puji-puji tu kan. Betul, kita just bagi tahu kita ni suka kita ni kisah ke tak kisah. Dalam semua benda lah. Kalau nak cakap dalam bisnes pun boleh. Abang nanti, saya selalu buat deal dengan suami saya. Kami berdua sangat rajin buat deal. Deal apa Contoh sebelum kita pergi ke satu tempat,
Abang, kita jangan cakap 1, 2, 3. Yes, saya dengan suami saya macam tu. Abang, yang ini kita jangan cakap tajuk ni, tajuk ni, tajuk ni. Ataupun kalau orang lain create tajuk tu, kita just buat-buat tak dengar ataupun kita just tukar tajuk lain. Kita kena ada seni lah, seni menukar tajuk. Dan saya akan deal. Macam tu. Kita orang memang akan buat macam tu. Kenapa kena buat macam tu? Biar ingat. Oh, tadi dah deal. Kena tuan-puan. Kita kena jaga aib pasangan kita. Kita kena sama-sama menjaga. Ada orang memang tak kisah pada orang lain. Ni bukan aib. Ni okey, boleh dicakap. Tapi pada kita lain. Kan lain rumah tangga, lain dia punya caranya tu. Jadi kita berdua buat deal lah suami isteri. Korang buat deal lah dengan suami korang. Abang, nanti jangan cakap pasal gelang emas Contoh. Nanti sekarang ada kawan-kawan saya jealous. Contoh tuan-puan. Saya tak ada lah, saya bukan tu, saya tak cakap yang tu. Saya tak kisah pun yang tu. Kisah juga kadang-kadang kalau gelang tu mahal. Yalah, kita tak nak orang kita pakai apa-apa yang mahal di tangan ke, di mana-mana lah. Kita bukan nak tunjuk kat orang. Saya kalau beli barang yang mahal, pada saya mahal pada korang tak mahal, saya tak tahu. Barang yang mahal, saya rasa untuk kepuasan saya. Kerana saya tahu, sorry kalau saya salah cakap, ni saya punya pendapat. Saya tahu barang yang mahal tu nak buat dia susah. Seni dia halus. Barang dia bagus. Material dia tahan lasak, tahan lama. Untuk orang yang kasar macam saya ni yang asyik macam tu. Asyik terlanggar tu, terlanggar ni. Macam tu bergerak tangan masak apa semua kan. Jadi saya beli yang mahal tu bukan untuk saya nak bagi tahu, jangan ni mahal tau. Bukan. Saya nak pakai, saya nak gunakan dalam jangka waktu yang lama. Pasangan tak minat bisnes macam mana? It's okay, cakap dengan you, tunjukkan dulu bisnes yang Puan Zainab buat tu, bisnes yang memberi untung. Gelang emas jangan cakap tapi belikan. Betul Daniel, terima kasih banyak. Bisnes tu adalah bisnes yang kita buat sungguh-sungguh. Ada saya borak dengan suami-suami yang wife dia adalah peniaga, usahawan wanita. Dia kata mula-mula dia tak support. Mula-mula saya macam ingat, je bini aku nak buat bisnes. Bazir duit je kan, tu suami fikir. Dia ingat kita nak buat bisnes tu main-main. Macam sekadar pinjam duit modal, nak buat modal, lepas tu buat main-main, nanti duit pun hangus. Sama je, sama, bukan suami je. Saya pun dulu fikir macam tu. Saya pun dulu kalau setiap kali suami saya nak bertukar bisnes MLM lain, saya akan fikir tu lah. Alamak, nak kena modal lagi. Lepas tu tahu buat atau tidak, yang lagi 2 MLM dulu tu tak jadi. Buang duit je, buang masa, segala buang. Itu memang pasangan ni dia akan jadi biawak. Dia akan macam tu kan. Tu normal. Nak kata kami pun ada, sebab tu saya boleh cerita. Tapi sebenarnya bila kita tengok, bila suami tu tengok kita dah buat bersungguh-sungguh, kita tidur lewat malam untuk running business tu, kemudian bila dapat je hasil, ada untung sikit, kita belikan hadiah. Beli hadiah untuk kita, beli hadiah untuk pasangan kita. Dan kalau seorang suami tu kan, macam suami saya bagi nafkah lebih sikit, ataupun kalau isteri boleh, kalau dah tahu suami mungkin suka apa, nak apa orang kata, dekor kereta. Ada orang suka kereta, lepas tu dia suka dekor-dekor, aku tak tahu lah nak sebut apa tu kan. Isteri hadiahkanlah 1-2 barang tentang kereta tu. Steering kereta baru ke, contoh. Ni sayang hadiah, ada untung bulan lepas. Adalah ni rezeki sikit untuk sayang, contoh. Tengoklah suami suka apa, belikan dia. So biar dia nampak, aku pun dia ingatlah. Itu dia. Suami nak tengok kita ni ingat dia ke tidak, susah dan senang. Macam mana kita ni perempuan, kalau suami kita susah dan senang tu kita setia, kita tolong dia, kita support dia, insya-Allah suami tu susah ke senang ke dia akan hargai kita tu, insya-Allah Allah izinkan. Macam tu lah. Ada lagi tak? Puas hati tak dengan jawapan tadi ke nak panjang lagi? Saya tak ada. Kita hari ni borak-borak biasa. Tadi tentang pujian. Jangan puji orang lain Saya pun sebenarnya tak boleh puji orang lain depan suami saya tahu. Suami saya tak bagi. Saya ada pernah buat kesalahan tu 2 kali lah. Kita tak ada niat apa pun. Kita just macam nak cakap-cakap, borak-borak. Rupa-rupanya tersalah cakap. Cakap-cakap bisnes rumah tangga ni kena jaga juga. Jangan pakai cakap je suka hati kita. Kita punya niat mungkin baik. Harap-harap suami kita follow. Tak adanya. Suami kita zaz dulu. Bila dah zaz, bila pasangan dah zaz, korang nak cakap apa lagi lepas tu? No conversation lah. Masing-masing buat-buat sibuk, buat-buat hal sendiri kan tak best kan?
So why not kita belajar, kita sensitif sikit, kita prihatin sikit. Suami kita nak apa? Isteri kita nak apa? Kalau tak tahu juga, cak dia ni nak apa lah? Ya Allah korang, senang aja ke saya kata guna mulut? Tanya. Abang nak apa ya untuk makan tengah hari ni? Abang, Abi rasa abang tak payahlah nak ajak kata kawan sana ke kawan sini untuk majlis. Contoh, bagi tahulah. Bila kita bagi tahu, kadang-kadang pasangan kita terima, kadang-kadang dia tolak. Kita tak boleh paksa dia nak terima ke, dia nak tolak ke. Yang penting dah bagi tahu. Sayang lepas ni tak mau cakap pasal rahim sebab abang tahu rahim lagi bagus, tapi jangan cakap dengan abang pasal rahim, abang jealous. Simple. Kenapa korang rasa macam suami rasa macam tak macho ke kalau cakap dengan isteri perasaan dia? Cuba cakap. Kalau paling tak erti cakap pun tulis. WhatsApp ataupun buat voice record. Voice record lah, tak ada siapa nak marah. Ada orang memang, suami saya tak suka, suami saya selalu pesan kat saya, B, kalau nak cakap benda penting, jangan WhatsApp, jangan tulis. Abang tak faham. Okey, ada sebab kenapa macam tu. Saya pula jenis, suka kalau suami saya nak cakap apa-apa dengan saya, tak payah cakap, dia tulis. Nampak tak terbalik? Korang, perasan tak? Kita ada, Allah bagi kita kelebihan pada panca indera. Saya baca semalam, salah satu sumber untuk terima hidayah, petunjuk dari Allah adalah dengan panca indera, telinga dan mata. Yang ketiga baru sumber Al-Quran dan kitab-kitab hadis Rasulullah. Tu cara nak terima hidayah. Kenapa saya bagi satu contoh je nak bagi korang faham, nanti korang boleh belilah buku semalam tu kan. Telinga. Kalau ada anak yang lahir pekak, na'udzubillah min zalik, macam mana dia nak belajar? Macam mana dia nak sebut nama mak? Sebab kita menyebut apa yang kita belajar ni, kita menyebut sekarang ni bila dah besar, dah makin nak membesar tu kan, adalah perkataan-perkataan yang selalu masuk dalam, yang selalu didengar oleh telinga. Emak, makan. Kalau negara orang putih, mam, eat. Macam tu. So, anak yang tidak digunakan telinga, dia tak boleh nak bercakap, dia lambat. Orang pekak boleh bercakap tak? Tak kan? Hajar, orang pekak boleh bercakap Hajar. Dia macam tu kan? Dia punya tu. Saya tak pandai lah. Tapi nampak tak? Telinga adalah sumber hidayah. Macam mana nak dapat petunjuk kalau kita tak mendengar? Macam mana nak dapat petunjuk kalau kita tak melihat? Kita tak kenal itu warna merah, itu warna hijau, itu warna putih. Sebab kita tutup mata. Mata kita buta. Hitam saja yang ada. Tuan-puan, hargailah mata dan telinga. Dan untuk mata dan telinga ni juga ada link. Ada dia punya kaitan. Saya bagi contoh terus nak bagi faham. Saya orangnya mata. Orang kata apa mata apa? Kalau telinga auditory. Suami saya orangnya orang telinga, auditory. Saya orang mata, visual. Saya orang visual. Apa maksud tu Siapa tahu? Visual dengan auditory. Kat mana nak guna kelebihan tu? Saya dah lama tahu ilmu tu. Saya dah lama tahu pattern-pattern tu. Tapi saya tak nampak nak guna macam mana. Sampailah satu hari, saya bawa kereta. Suami saya suruh saya bawa kereta. Suami saya kata, "Bi, bawa kereta abang ngantuk." Okey, saya bawa kereta. Tapi nak bawa tu dalam kawasan Kuala Lumpur. Kawasan KL yang jalan dia dah berselirat tu, yang tak macam zaman-zaman dulu punya jalan. Tengok apa papan jalan tu dah faham. Guna Waze lah korang. Kan? Kita guna Waze. Suami saya ajar saya guna Waze. Walau waktu tu saya tak suka Waze. Suami saya paksa saya. So saya guna Waze. Sebenarnya guna Waze tu sangat senang. Bagi isteri-isteri yang tak yakin lagi guna Waze, try. Macam saya buat. Try dulu. InsyaAllah senang sebenarnya. Kalau lebih-lebih lagi kalau you all adalah visual. Kalau you all adalah mata. Tak kisah pun Waze ni. Dia kan ada suara juga. Turn left. Go straight. Macam tu lah, aku tak pandai lah. Tapi dia ada suara. Tapi sebenarnya saya perasan apa? Saya bila bawa kereta, saya akan tengok Waze tu. Waze. W-A-Z-E. Waze. Saya akan tengok Waze. Untuk ke belok kiri ke berapa meter ke. Keep left. After 200 meter. Turn left. Macam tu. Yelah saya orang. Kita kena pandai matematik sikit lah. 200 meter tu jauh mana?
400 meter tu jauh mana, kena panggil anggaran sikit lah. Tapi kalau dah biasa bawa, insyaAllah senang. Jalan-jalan KL tu, Alhamdulillah saya belum pernah sesat guna Waze di Kuala Lumpur. So, saya tahu, saya tengok mata. Suami saya bila guna Waze, saya perasan dia tak tengok. Dia hanya bawa tegak dan dia hanya guna telinga dia. Dia hanya guna, dan sebab apa saya tahu? Bila Waze tu tak bersuara, dia stop sekejap, dia bergerak. Dalam Waze tu dia bergerak. Tapi dia tak ada suara. Dia kan ada lambat, kadang delay kan, speed delay sebab line ke apa. So saya salah jalan lah. Sampai saya cakap dalam hati, tak nampak ke kat Waze tu dah tulis 200 meter lagi nak kena belok kiri. So keep left lah. Kan saya cakap dalam hati. Banyak kali berlaku sampai one day saya cakap, oh rupa-rupanya suami saya ni dia punya kekuatan kat telinga. So kalau tak ada suara tu dia susah nak dapat petunjuk. Saya punya kekuatan dekat mata. Saya kena tengok Waze tu. That's why saya tak kisah kalau ada suara ke tak ada suara ke. Saya masih boleh pergi dan ikut Waze tu dengan betul. Plus saya pun ada kemahiran anggaran tepat. Suami saya selalu tanya saya lah, Bibi dah belok kiri ke belum? Belum, saya kata. Kadang-kadang 40 meter you all. 40 meter tu panjang mana? Kadang-kadang selang 20 meter ada belok kiri. Ada jalan nak kena belok. Keliru tak? Kalau orang tak faham anggaran, 20 meter dah belok kiri. So saya kata jangan dulu, depan sikit tu. Depan sikit tu baru 40 meter. So penting tak ilmu matematik walaupun ilmu asas? Penting sangat, lebih lagi kalau guna Waze. Kalau duduk kat KL, kalau bawa jalan kat KL, yang memang jalan dia dah macam apa dah. Kan? So, saya beritahu satu rahsia lah. Apa yang korang boleh guna bila korang tahu pasangan korang ni mata ke telinga. Kan ada lagu kan, mata, telinga, apa benda. Tak hafal tak lagu tu. Suami saya orang telinga. Saya panggil orang telinga. Jadi saya perasan suami saya tak boleh dengan dia salah cakap. Dengan dia tak boleh cakap kasar. Pada saya orangnya kalau kau cakap kasar, kalau macam bukan cakap kasar yang kasar nak sakitkan hati orang tu, bukan cakap kasar kurang ajar, bukan. Macam, tadi kan dah ni, kat situ tu bang, kat situ tu, belok. Kasar, pada dia kasar tau. Sampai saya kata, kita kan kadang excited tu kita akan tertinggi suara dan kita akan happy macam tu kan. Tak, dia kena dalam mood sopan santun. Abang, nanti abang pergi depan tu, abang belok kiri, ada kat situ bang. Dia kena sopan macam tu. Saya cakap dulu masa baru kahwin, saya macam saya siap berdialog dengan adik saya. Kau tahu tak, aku rasa aku dah lembut lah. Aku rasa ramai puja aku ni lemah lembut. Tapi kenapa dah kahwin abang asyik cakap aku punya bahasa kasar Alah Kak Ngah, kau kan lembut Kak Ngah. Dia tak tengok lagi perempuan lain punya kasar macam mana. Macam tu tau. Kita orang siap. Punya tak faham tu. Tak faham kenapa macam tu. Rupa-rupanya, ya Allah. Ni dah 13 tahun kahwin. Saya baru keluarkan rumusan tu 2 minggu lepas. Dalam kereta. Saya cakap, dan rumusan tu memang betul sebab suami saya tidak menafikan. Bang, you tahu tak? Kenapa saya cakap je, saya ingat saya tak sakit hati orang. Saya ingat abang tak kecil hati, tapi abang kecil hati. Sampai saya bingung, ni pun nak kecil hati contoh. Sebab sebenarnya tak salah. Sebenarnya benda tu tak salah. Kerana suami saya orang telinga. Saya pula orang mata. Contoh orang mata, saya perlukan apa? Sebab saya selaku orang mata, siapa nak bercakap dengan saya, kena guna mata. Kena tengok saya. Kena bermata-mata macam tu. Mata melawan mata. Bukan mata melawan mata masuk hati. Tak ada makna lah. Tak. Kena pada saya, itu adalah orang yang beradab. Tengok. Ya Puan Izzah nak apa macam tu. Bukan sambil buat kerja. Ya Puan Izzah nak apa. Ui, pada saya tu kurang ajar. Tu pada saya. Salah saya tak? Tidak. Sebab saya orang mata. Jadi penting kita kena faham pasangan kita orang mata atau orang telinga. Kalau kita tahu pasangan kita orang telinga, suami saya, kalau tengok karakter orang telinga, dia akan jaga percakapan dia. Dia akan cakap dengan teratur satu-satu. Macam suami saya. Dan ada beberapa orang yang orang telinga saya yang kenal pasti, dia memang cara bercakap dia memang nak jaga hati orang. Bi, abang kan nak cerita sikit. Abang ingat plan abang nanti lepas kita pergi Kuala Lumpur, kita naik Pahang sekejap nak. Dia macam tu bahasa dia. Saya suka. Memanglah semua orang suka dengan bahasa yang baik kan. Itu fakta. Semua orang sangat appreciate dan suka dengan bahasa yang baik dan teratur.
Alhamdulillah suami saya orang telinga. Tapi tuan-puan, kalau saya orang mata, saya kena belajar. Saya kena paksa diri saya. Nampak tak Tuhan nak bagi kita pandai ni, Tuhan nak bagi kita matang ni dengan cara apa? Tuhan Allah Ta'ala bagi pasangan yang berbeza. Bukanlah berbeza sangat, bukanlah saya berbeza sangat tu macam, berbeza sangat saya tak erti nak explain lah, kan? Berbeza sangat lah macam apa sahaja. Tak adanya, kita kahwin pun mesti sebab ada persamaan ataupun perbezaan tu kita suka. Kan? Tak ada makna sebab banyak berjuta manusia kat dunia, kita pilih dia sebagai pasangan. Kan? Jadi mesti ada bagus dia tu walaupun perbezaan tu ada. So nak cakap nak bagi mudah tu, nak bagi kita tak payah sentap sangat. Kalau suami kita tiba-tiba terasa, kita kena fikir, oh dia orang telinga. Alamak tadi aku tersalah cakap. Alamak tadi aku cakap memang kasar. Walaupun pada kita orang mata benda tu tak kasar. Tapi kita kena faham dia orang telinga. So pada dia itu kasar. So kita kena respect. Oh alamak sorry nanti macam ni ban, dia macam ni, macam tu. Kita kena ajar diri kita sabar. Kita kena ajar diri kita belajar cara bercakap. Kalaulah korang tengok saya dah lembut saya kena lembutkan lagi. Saya orang mata. Memang saya tersinggung kalau orang bercakap tak tengok. Betul. Kan? Tapi kita mudah. Sebab tu saya jangan cepat sejuk kalau orang tersalah cakap. Saya cepat. Saya kata macam, tak kisahlah, dia tak sengaja tu. Saya macam, kita bukan tak pentingkan adab masa bercakap. Penting. Tapi, kalau dia tercakap yang macam ikut diri dia, saya ni Kak Izzah lah, Kak Izzah boleh tak ni? Saya tak kisah. Saya macam, okey, tak kisah. Dia ada yang kita tak kisah, ada yang orang lain kisah. So, pentingnya, respect. Siapa pula kacau saya? Dia nak call pula kan? Korang boleh faham tak? Tadi kita cerita pasal puji, kita cerita pasal mata telinga. Dah pukul 9 lebih korang. Saya baru tahu suami saya pun orang telinga. Patutlah selama ni saya cakap suami terasa. Yes. Irisha, bukan you je baru tahu. Saya dah tahu benda ni lama pun, tapi rumusan dia tu saya baru dapat. Dapat daripada mana? Allah lah bagi. Allah bagi ilham kat kita. Allah nak bagi tahu kita, Izzah, sebenarnya begini. Sebenarnya kenapa aku cipta kau mata, dia suami kau telinga. Nak bagi saya faham suami faham saya. So ada masalah tak kat situ kalau bergaduh? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bergaduh tu disebabkan kita tidak saling memahami. Perasan tak kalau orang bercerai, dia paling-paling dia susah nak ceritalah kenapa dia bercerai. Ataupun paling-paling dia nak jaga aib ke apalah. Dia akan cakap, kami sudah tidak bersefahaman. Kami sudah tidak ada persefahaman lagi. Kami sudah tidak memahami, tidak saling memahami. Actually apa persefahaman dan memahami tu? Itulah yang korang kena kaji. Itulah yang saya cuba nak kaji dan saya nak share kat korang supaya korang pun nanti fikir, betul tak puan kita cakap tu? Betul lah. Jadi buat apa saya nak kecil hati sangat? Buat apa saya nak rasa terkejut sangat kalau tiba-tiba suami saya kecil hati? Sebab benda tu pada dia berat. Benda tu pada dia salah. Pada kita tak. That's why kalau kita tak nak ada masalah dengan dia, kalau kita orang mata tak nak ada masalah dengan orang telinga, kita kena jaga bahasa kita. Kita kena paksa diri kita. Jangan cakap macam ni, alah tak apa dia suami saya. Dia okey je selalu mak aku. Dia boleh terima. Sebab tu dia kahwin dengan saya. Saya memang macam ni lah. Jangan tuan-puan. Sekejap-sekejap boleh suami tahan bila kita tak jaga mulut. Kalau ada orang telinga. Lama-lama esok, kita boleh jamin. Tak boleh jamin. Lagi kalau kita masa tu dah tak kurus lagi. Kita masa tu dah tua ke apa dah. Kita pula tak rajin baca Quran ke, tak rajin baca buku. Ingatan dah kurang. So banyak kelemahan kita waktu tu. Dalam keadaan kita tidak menjaga mulut, bercakap dengan suami. So apa lagi nilai yang kita ada tuan-puan? Apa lagi akhlak yang kita ada tuan-puan? Korang okey tak? Saya sampai haus lah cakap dengan korang. Agaknya dah lama okey. Apa ini? Ni tim saya ada share. Jom join sesi pelancaran pada 28 September di link pendaftaran Telegram Najib. Jelah masuk Telegram Najib Asaduk. Masuk Telegram kat situ insya-Allah. Siapa nak tengok apa yang kami buat pada 28 ni, masuk Telegram tu dan insya-Allah saya jamin tak rugi sebab saya dan Tuan Najib kena masuk hutan. Kami kena pakailah pakaian sukan ke apa benda tak tahulah. Tapi kami cuba berikan yang eksklusif, yang istimewa kepada tuan-puan, kepada
peserta, bakal peserta ataupun bekas-bekas peserta Momentum Internet Suria Berhad. Kami cuba buat yang terbaik tuan-puan. Kami tahu tuan-puan pun dah bosan dengan benda-benda yang klise ni. So kita nak buat satu perkara yang best. Yang penting ilmunya, insya-Allah ilmu pun saya dah minta semua tim saya, manager saya pergi cari ilmu-ilmu terkini. Ilmu-ilmu teknologi terkini. Belajar walaupun orang yang mengajar tu hanyalah budak-budak. Semalam saya cakapkan pasal merendah diri bukan memandang rendah. Jangan pandang rendah pada budak-budak remaja. Budak-budak bukan. Pada remaja-remaja sekarang. Mereka sangat advance. Mereka sangat bijak. Otak mereka laju. Dan sekarang pun adalah zaman teknologi. So jangan malu, jangan segan, wahai tim Momentum, untuk belajar. Belajarlah online, kelas online, belajarlah. So kami yang dalam Momentum pun belajar. Dan tuan-puan, apa salahnya ambil masa sedikit untuk kenal kami, apa yang kami ajar, apa yang kami sampaikan. Okey? Okey, lama dah. Okey korang, jaga diri. Terima kasih banyak stay dengan saya. Terima kasih banyak. Bestnya dapat masuk hutan. Messi Puan Jun suka masuk hutan kan. Saya lagi suka. Tahu tak favourite saya apa? Saya akan berenergi kalau saya buat benda ni. Kalau suami saya kata, okey Bi, jom. Saya jadi macam orang tak betul sikit lah. Sebab saya punya excitednya. Saya sangat suka jet ski. Saya akan very enjoyable. Betul ke ayat tu? Belum belajar BI lagi. Saya sangat-sangat enjoy dan excited bila jet ski. Dan kami setiap kali bawa jet ski, kami akan sewa 4 jam. Kami akan sewa 4 jam round pulau-pulau yang ada. Langgar ombak yang deras. Saya pernah ada pengalaman bawa jet ski di waktu malam. Saya rasa tak ramai orang berpengalaman macam tu. Sebab actually bawa jet ski waktu malam tak boleh. Sebab keselamatan. Kita tak nampak apa-apa. Kita memang, ya Allah gelap korang, laut yang gelap. Dan kita boleh kebarangkalian melanggar atau terlanggar atau dilanggar oleh kapal-kapal besar. Tinggi. Kebarangkalian tersebut tinggi. Tu. Saya pernah, Allah Ta'ala bagi saya satu pengalaman yang memang saya tak boleh lupakan dan ia menjadi satu pengalaman manis buat saya. Sebab saya boleh cerita dekat anak cucu saya esok. Nak tahu tak, nenek dulu bawa jet ski waktu malam. Sampai kan yang depan tu, waktu malam untuk pengetahuan korang, laut sangat berombak. Sangat. So kita kena pandai bawa jet ski dan kita kena pecahkan ombak tu. Ombak yang tinggi tu, kalau korang bawa slow, korang yang akan diterbalikkan oleh ombak. That's why saya suka jet ski. Dan jangan tanya saya, tangan saya ni macam mana boleh sadar sangat. Dan jangan tanya saya kaki apa yang tak sakit, puan, semua sakit. Bawa jet ski semua sakit. Tapi sangat seronok. Sebab mungkin Allah dah bagi saya kesukaan itu. Saya tengah pujuk suami saya ni kalau dia boleh belikan saya satu jet ski. Tak, saya gurau. Okey korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.